أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat yang kita perolehi pada pagi ini dengan dapat melaksanakan kewajipan kita dan kelangsungan nikmat berada di dalam majlis ilmu ini. Moga-moga ia berterusan hinggalah ke penghujung hidup kita, insya-Allah. Muslimin, muslimat mati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis penawar hati susunan Ustaz Mak Fahmi Zamzam di hadis yang ke-29, insya-Allah. Hadis yang ke-29 di buah tajuk Beramallah sebelum terlambat. Beramallah sebelum terlambat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mutqiya أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. Riwayat Tirmizi. وقال حديث حسن. Artinya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya. Yang pertama, kefakiran yang melalaikan. Kedua, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Ketiga, atau sakit yang merosakkan badan. Keempat, atau usia tua yang mentelurkan, yang menggagapkan percakapan. Kelima, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Keenam, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk ghaib yang dinanti-nantikan. Ketujuh, atau tibanya hari kiamat, maka adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan. Hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera untuk membuat amal ibadah sebelum terlambat dan sebelum datangnya bermacam-macam kesibukan yang dapat menghalang kita dari melaksanakan amal ibadah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Muslimin, muslimat mati sekalian, hadis ini seperti mana biasa bila kita baca hadis, kita baca sekali dengan nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita baca. Dan bila disebut nama sahabat, kita disunatkan, kata Imam An-Nawawi, untuk menyebut radhiyallahu an. Dan apabila kita mendengar orang lain menyebutnya, juga kita disunatkan untuk mengulanginya.
Tapi sekarang tuan-tuan, ada orang pakai radhiyallahu anni dengan mudah je. Baru-baru ini, dan tuan-tuan yang ada internet, tuan-tuan boleh cari dalam internet, tulis TV RSA. RSA. Saya seorang sahabat hantar, saya pun buka. Tengok-tengok, dia buat slot berita tuan-tuan, berita ringkai. RSA ni apa dia? Rupa-rupanya Rasulullah Sayyidi Abuya. TV Rasulullah Sayyidi Abuya. Seorang budak muda tuan-tuan jadi pengacara, penyampai berita. Berita pertama menyebut bagaimana Global Ikhwan berganti Arqam dulu. Mereka telah pun melakukan, mempersembahkan persembahan nasyid mereka di Kota Baru yang kononnya dihadiri oleh Sultan Kelantan, dan mereka menyebut di dalam surat berita tersebut nama Rasulullah Sayyidi Abuya, dan mereka tuan-tuan juga mengiklankan hotel RSA, Hotel Rasulullah Sayyidi Abuya di Kelantan. Kita dengar tu kita jadi confused tuan-tuan. Bila berita kedua disambung oleh anak muda tu lagi jadi serabut, lagi meyakinkan kita mereka ni dah pun lagi pelik. Bagaimana cerita tentang satu rombongan daripada Global Ikhwan yang pergi ke Australia dan diketuai oleh seorang orang besar Global Ikhwan dengan menyebut nama orang itu, dan di hujung namanya dengan menyebut radhiyallahu an. Jadi bila sebut kawan ni dengan radhiyallahu an, hak yang dia duk sebut sebelum ni radhiyallahu Rasulullah Sayyidi Abuya, tuan-tuan, adakah Asy'ari sudah pun dinaikkan taraf dia sampai jadi Rasulullah? Sampai 100 kali. Dan menyebut bagaimana Rasulullah Sayyidi Abuya ni ada mukjizatnya, dengan karamahnya. Antara dengan sebab mukjizat dan juga keberkatannya, karamahnya, bagaimana rombongan itu bila turun di Australia, tuan-tuan, di sebuah lapangan terbang di Australia, bagaimana mereka tak hadapi masalah langsung. Immigration dengan mudah lepas, tuan-tuan. Tapi Rasulullah Sayyidi Abuya nak bagi mereka rasa susah sikit, sangkut dekat 15 minit, lepas tu mudah selesai. Masya Allah tuan-tuan, disebut sedemikian. Sedangkan Rasulullah ini satu perkataan yang bila kita sebut, kita dengar, kita akan faham itu adalah untuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka boleh sebut semenang-menangnya, bahkan wallahu alam pada zahirnya mereka seolah-olah mengangkat kedudukan Asy'ari seperti mana kedudukan Nabi, bahkan menabalkannya sebagai Rasulullah. Tak guna tuan-tuan, 2-3 bulan lepas yang Umujah kata tarik balik, bertaubat dengan akidah yang mereka pegang. Tak berubah. Ni yang terbaru, tuan-tuan boleh cari TV RSA yang menyebut tentang dengan gelaran Rasulullah dan juga menyebut radhiyallahu an. Mudah sangat. Kalaulah ni orang guna tuan-tuan gelaran Datuk Tan Sri tipu banyak pun ada. Kan banyak. Tapi kita tak pernah dengar lagi orang nak guna nama Rasulullah dengan radhiyallahu an ni. Ni peringkat yang sudah pun melampau untuk tuan-tuan mengelirukan orang. Kita bila dengar nama sahabat disebut, Imam An-Nawawi menyatakan disunatkan kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badiru bil a'mali sab'a, bersegera dah melakukan amal ibadat, amal kebaikan sebelum datang dengan 7 perkara. Sebelum kamu temui 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiha. Yang pertama, Nabi kata, kamu sebenarnya tidak menantikan melainkan tibanya kefakiran yang melalaikan. Takkanlah nak tunggu waktu fakir yang melalaikan, maksudnya fakir yang otak ni mangkit tidur, tak ada fikir apa, fikir bab makan,
fikir bab minum, fikir macam mana nak terus kehidupan. Sehingga kan hamba itu tuan-tuan, dia tak ada masa untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Duk fikir nak terus kehidupan, nak fikir macam mana nak bagi hidup, boleh makan minum, dihidup macam orang lain. Sehingga kan kefakiran itu meragut akidah dia pun ada tuan-tuan. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir sangat tuan-tuan kefakiran tu kata Nabi menjadi kekufuran. Dengan kekufuran orang tu boleh gadai akidah dia. Semata-mata sesuap nasi, semata-mata tuan-tuan untuk tertunai hajat dia, untuk hilangkan kesakitan dia dan sebagainya. Fakir kan. Jangan kita kata tunggu nanti fakir nanti masa tu baru nak main surau masjid. Waktu kaya, waktu nak senang tak sempat kan, sibuk sangat. Jadi orang miskin nanti barulah ada masa aku tak kalut nak terbang sana terbang sini, tak kalut nak mesyuarat sana mesyuarat sini. Hakikatnya tuan-tuan, seperti mana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh ramai ulama hadis seperti Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmizi, Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan, dalam hadis qudsi Allah Taala menyatakan, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqru walau agnaituhu la afsadahu zalik. Sesungguhnya kata Allah, sebahagian daripada hamba-hambaku tu, mereka tu tak elok, iman mereka tak elok jika mereka jadi fakir. Kalau mereka tak, iman mereka tak elok kecuali mereka jadi fakir. Kalaulah aku kayakan mereka, la afsadahu zalik, lingkup dia. Allah kata ada sebahagian hamba aku mereka tu jadi elok bila hidup miskin, hidup fakir, mana hidup sebab kekurangan. Iman mereka boleh jaga bila mereka hidup fakir. Kalau jadi kaya, gelong tu weh. Tuan-tuan, tak nampak dah di masjid di surau, merapu tu weh. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadahu zalik. Dan sesungguhnya sebahagian daripada hamba-hambaku yang mereka tu tak boleh, tak elok iman mereka tu melainkan kena jadi kaya. Kalau aku bagi mereka tu fakir, rosak tu weh. Dia tak boleh, tuan-tuan. Ni Allah Taala susun, tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Taala bagi kat kita, tuan-tuan, ada yang terbaik, tuan-tuan. Jadi jangan duk kalut. Kita duk sangka kalau aku kaya nanti, duk sangka tu, tuan-tuan, kita tak tahu bagaimana orang kaya yang kita tengok sendiri, cakap dia, sikap dia, tuan-tuan, dia, tuan-tuan, sebahagian besar orang kaya ni beza sangat, tuan-tuan, untuk duduk dengan kita. Tak boleh, tuan-tuan. Mereka payah untuk merendahkan diri kerana rasa hebat, sombong dengan kekayaan yang ada. Bahkan sampai sombong dengan Allah Ta'ala, tak singgah rumah dia. Rasa kekayaan yang dia miliki itu dengan sebab kebijaksanaan dia, macam yang disebut oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tuan-tuan, dengan sebab ilmu kepandaian dia aku dapat ni, kata Qarun. Masya Allah. Jadi nak tunggu fakir, susah. Tuan-tuan, jangan tunggu sampai fakir. Waktu ada harta lah buat kebaikan. Waktu boleh pergi Mekah, infak, buat kebaikan melalui harta, teruskan. Jangan, tuan-tuan, untuk mengidam ataupun berhajat untuk katanya untuk korang harta masa itulah nak buat ibadat. Au ghinan mutqiya, ataupun tunggu sampai jadi kaya yang menzalimkan. Zalim diri sendiri, zalim orang lain. Zalim, tuan-tuan, kaya makna dia, tuan-tuan, zalim terhadap diri sendiri seperti mana Qarun tu. Rasa dialah yang menyebabkan boleh dapat kekayaan. Tak pandang dah ke orang lain, tuan-tuan. Tak nampak dia kaya tu pasal bekerja, buat kerja. Kan? Kita duk ulang selalu. Orang kaya tak boleh rasa besar diri kerana dengan kekayaan dia. Orang-orang susah pun tak boleh rasa, tuan-tuan, rendah diri dengan sebab kesusahan yang dia tanggung. Si kaya tu tak akan digelak dengan seorang kaya kalau tak ada orang miskin. Orang tu kaya, tuan-tuan, dia tak akan boleh hidup kalau tak ada orang yang kurang daripada dia. Siapa nak tanam nasi, nak tanam beras kalau semua pakat kaya macam dia? Siapa dah buat kerja? Dia banyak duit, nak buat rumah banglo apa semua kaya. Tapi dia nak buat rumah kan? Tuan-tuan, saling perlu memerlukan.
Orang yang Allah limpahkan harta kekayaan, bila dia buat rumah, dia bagi tuan-tuan kerja kepada orang upah, bagi dengan sebaik mungkin. Dia tak mungkin dapat penuhi hajat dia kecuali ada geng ni, ada orang susah ni, tuan-tuan. Jadi dia akan sedang dia sebuah kekurangan. Tak mungkin dia jadi orang kaya kalau istilah orang miskin tak ada. Tak mungkin dia boleh tunjuk, tuan-tuan boleh buktikan kekayaan dia dengan aset, dengan harta bangunan, kereta dan sebagainya. Kalaulah tak ada orang yang susah, orang yang kurang daripada dia, naik kereta hebat-hebat kata kaya, bawa sendiri. Tuan-tuan, bos minyak pun sendiri. Orang kaya lain naik kereta, tuan-tuan, duduk belakang belah kiri pula, macam Datuk sebenarnya kamu sebut, aksiden driver mati dulu. Kan? Tapi ni kaya, semua pakat kaya. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan mai semua, kan? Saya pun mai. Tuan-tuan naik lumbung gini, saya nak Ferrari. Tuan-tuan naik Porsche apa semua. Tuan-tuan agak-agak kalau boleh mai tu alhamdulillah, takut tak mai tuan-tuan. Pasal apa? Macam orang kaya pergi Mekah, dia kata bayar ribu-ribu selesa sembahyang di hotel lagi. Daripada turun pergi Masjid Haram, duduk bersesak-sesak. Tuan-tuan, jadi kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Kan duk rasa tuan-tuan dengan kekayaan tu dia boleh beli siapa pun. Undang-undang pun dia boleh beli. Jadi bila tuan-tuan jadi kaya bukannya senang, susah. Masa rasa tak cukup, rasa tuan-tuan orang nak kidnap, orang nak buat yang ni, nak buat yang ni. Hidup dalam keadaan tuan-tuan berserabut. Kekayaan tuan-tuan tak membantu dia kalau hatinya lekat dengan kekayaan. Masya Allah. Tuan-tuan, Imam penyusun kitab Al-Hikam, itu Imam Allah Muhammad. Apa tuan-tuan? Ibn Atta' As-Sakandari. Dia sebut kat seorang anak murid dia, dia kata, Mupi nanti pergi satu negeri jumpa dengan seorang tok guru, sahabat aku, pergi jumpa dia dan bagi kirim salam kat dia. Buatlah apa yang dia suruh. Bila anak murid ni pergi tuan-tuan dan sampai ke amanah salam daripada Imam Ibn Atta' As-Sakandari. Imam Ibn Atta' tuan-tuan salah seorang anak murid terkenal kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pengasas tarekat Syadzaliyah. Bila pi tuan-tuan, dia sampaikan tuan-tuan, sebelum sampai tu dia tanya orang, Syekh sekian di mana rumah dia? Depa pun tuan-tuan habaq rumah dia sekian tempat. Pipi tuan-tuan dia terkejut, gabuh mata tuan-tuan sampai merah. Kita kata macam tu senang. Tak percaya. Ni ahli sufi, ahli tasawuf macam mana ni? Rumah lebih macam istana. Dia tak percaya, betul ke? Ni sahabat tok guru dia. Orang kata itulah rumah dia, rumah Syekh tu. Bila dia masuk dalam rumah tuan-tuan, pelayan-pelayan, hamba-hamba ni ramai. Pakaian pun Allah cantik-cantik semua. Tuan-tuan, lepas tu duk tunggu Syekh tu balik. Syekh tu ada majlis dengan sultan, dengan khalifah. Weh, ahli tasawuf apa duk rapat dengan pemerintah ni? Tuan-tuan. Jadi dia duk jadi serabut fikir lagi. Lepas tu dia duk tunggu tok guru tu balik, dihidangkan dengan makanan, Masya Allah, hebat-hebat ni, lazat-lazat ni. Dia jadi tak boleh fikir tuan-tuan. Kata tok guru ahli tasawuf, tok guru sahabat pula dengan tok guru dan Imam Ibn Atta' As-Sakandari. Tuan-tuan, bila tok guru tu balik, tuan-tuan tengok tok guru tu pakai pakaian Masya Allah. Hamba dia pun, pekerja dia pun tuan-tuan hebat dah. Dia lagi hebat tuan-tuan. Dengan kenderaan dia pun tak tergambar. Nampak hebatnya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi bila sampaikan salam daripada tok guru, tuan-tuan dia pun balik. Tuan-tuan. Jadi jumpa tok guru. Jumpa yang kedua tuan-tuan minta maaf. Imam Tok suruh pergi jumpa sahabat dia. Sahabat dia suruh pergi jumpa sahabat seorang lagi. Tuan-tuan. Ketiga ni kata balik bagi tahu kepada sahabat untuk tuan guru seorang lagi tu, sahabat aku, janganlah dia duk ingat, duk kalut dengan dunia sangat. Jadi kawan ni, tuan-tuan anak murid ni kata, siapa yang kalut dengan dunia? Dia duk fikir kata hati dia. Tok guru aku yang kedua tu jual telur je. Kan jual telur, pendapatan dia daripada jual telur. Ni hak tok guru yang kata ni, yang sebut jangan ingat sangat ke dunia. Rumah melana punya hebat, pakaian pun hebat, makanan pun Allah hebat sungguh. Jadi dia pun balik sampai amanah kepada tuan-tuan guru, sahabat kepada Imam Ibn Atta' As-Sakandari, bagi tahu kepada tok guru tu, pesan kepada tuan guru,
Jangan ingat sangat ke dunia. Tiba-tiba Tok Guru ni menangis, tuan-tuan. Menangis. Litasawuf juga menangis. Dia kata, betul yang sahabat aku kata, aku ni masih ingat kat dunia. Anak murid ni jadi celaru lagi. Lah, Tok Guru jual telur je, kok mana yang boleh kata ingat ke dunia? Tok Guru hidup dalam keadaan cukup sederhana. Dia tu sahabat Tok Guru pula hidup, ya Allah, terlalu mewah. Tok Guru tu kata dia hidup mewah, rumah dia besar, rumah dia mewah, pakaian dia mewah, makanan dia mewah, semua mewah. Tapi tidak melekat dunia tu dalam hati dia. Aku jual telur, tiap-tiap hari duk pikat telur. Tuan-tuan, telur tu lekat duduk dalam hati. Dia kaya, rumah tak lekat dalam hati, dia keluar tinggal macam tu aja. Pekerja dia, hamba dia, makanan, kenderaan, kekayaan dia, bila dia tinggal, dia keluar daripada tempat dia duduk, dia tak fikir apa dah. Dia duduk dengan khalifah, dengan sultan, dia tak rasa, tuan-tuan, rasa hebat diri dia, tak rasa makhluk tu depan dia pun rasa hebat. Masya Allah, tuan-tuan. Kekayaan itu tidak mempengaruhi dia. Jadi buat elok je, tuan-tuan. Subhanallah. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Tengok, ni kita, tuan-tuan, yang duduk kalut lagi sampai sekarang. Tentang kapal terbang hilang, tak tahu pergi mana. Dalam hilang itulah muncul balik Tuan-Tuan Raja Bomo. Saya pun tak sangka dia masih hidup lagi. Ingat aku mati dah. Pasal waktu sekolah rendah, tuan-tuan, duk tengok dalam surah Abah, iklan dia selalu ada. Di sana sini rata cerok neri. Kalau di Kedah, iklan dia dia ada di Gurun Kedah, tuan-tuan, hari Isnin dengan Selasa. Minggu saya tak ingat. Jadi masa berulang mengaji di Pondok Pak Ayah di Gua Cepedak, tuan-tuan, setengah tahun saya duduk asrama, setengah tahun saya berulang. Duduk berulang tiap-tiap hari itu, hari Isnin dengan Selasa, kalau ada di rumah, satu rumah yang lama dah sebelum Pekan Gurun, ada kereta BMW besar, tuan-tuan, tahu dah, Tok Bomo ni balik untuk berubat. Tuan-tuan, tiba-tiba muncul balik setelah sekian lama, tuan-tuan, menghilang. Muncul tu dengan kontroversi. Tuan-tuan yang beli, tuan-tuan, sebelum kejadian kapal terbang hilang, siapa-siapa yang beli majalah Al-Ustaz siri yang ke-23, kalau yang beli, lah ni siri 24, siri 23 ada gambar Datuk Semai Kamus duk berubat tu. Gambar dia seolah dia letak tangan di kepala seseorang macam menggambarkan tengah berubat. Dan Al-Ustaz siri 23 membicarakan tentang sihir, tentang berubat ni, tentang perubatan macam mana. Tuan-tuan, antara kandungan Al-Ustaz CD 23 itu, muka surat 60-61, ruangan untuk Ustaz Aizam Mas'ud, pegawai JAKIM, yang sebelum ini dia sering membicarakan tentang Syiah. Dalam TV pun masuk bicara bab Syiah. Ustaz Aizam Mas'ud ni, tuan-tuan, di muka surat 60-61 membicarakan tentang individu ataupun orang-orang ataupun kumpulan yang bila berubat orang dengan cara yang menyeleweng, cara tak betul. Yang pertama disebutkan nama Az-Zahar Wahab. Az-Zahar Wahab ni, tuan-tuan, dulu orang susah je, tapi dia bukan ahli aqab. Dulu duk je rokok apa tu, Pak Tongkor ke apa? Tu. Lepas tu jadi kaya terkejut, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, dia buat kumpulan Al-Mansur. Ada kutip Demar tu, Kuala Beraya apa tu. Daripada Azhar bin Wahab naik, tuan-tuan, darjat dia jadi Raja Azhar bin Raja Wahab. Nama raja. Lepas tu naik tinggi lagi nama Raja Sakti. Nama. Tuan-tuan, yang terbaru dia pakai nama, tuan-tuan, SM Amin. Ada dikata Syalam Wisma dia. Tuan-tuan, Azhar Wahab ni yang kita pernah sebut dulu, Majlis Fatwa Kedah telah pun mengeluarkan, tuan-tuan, fatwa bahawa sesat, kumpulan dia sesat. Kerana, tuan-tuan, antara dakwaan Azhar Wahab ni ialah dia sering bertemu dan bermesyuarat dengan Imam Abdul Qadir Jilani di puncak Gunung Jerai. Oh, hebat. Tuan-tuan, kan Gunung Jerai tu mesyuarat dengan Imam Abdul Qadir Jilani, Sultan para wali, tuan-tuan. Dan dalam majalah Al-Ustaz tu, bagaimana panel akidah JAKIM mendapati, dia punya grup, tuan-tuan, mereka duk buat projek ekonomi, mereka antaranya duk urut kaki, apa nama? Refleksologi, apa nama tu. Bila, tuan-tuan, mereka nak urut tu, tuan-tuan, mereka bertawassul dengan tawassul yang agak pelik. Disebut dalam majalah tu, dia punya lafaz tawassul dengan Azhar bin Wahab tu. Yang kedua, tuan-tuan, disenaraikan nama Kak Nur, seorang perempuan di Ampang,
yang tuan-tuan berubat juga dan dia mendakwa bahawa dia seorang wali Allah. Kita laki ni wali juga, tak boleh nak payah nak sebut wali, dia senang-senang je tuan-tuan pun nama gelaran dia ataupun pangkat dia wali. Bahkan Kak Nur ni tuan-tuan mendakwa kata setiap malam Jumaat malaikat turun dan bergabung dengan dia lawan iblis setan. Oh, hebat. Tak tahu hidup ke mati, tak tahu Kak Nur ni. Yang ketiga tuan-tuan disebut nama Ibrahim Ma'zin. Disebut dalam majalah tu Ibrahim Ma'zin. Ibrahim Ma'zin ni tuan-tuan mendakwa bila kajian Jakim kaji, dia mendakwa dia dapat ilmu dia ni ketika mana dia bertapa dalam sebuah gua di Perak. Dan dia dapat ilmu tu ketika dia bertapa tu daripada seekor harimau jadian. Oh, hebat tuan-tuan. Tok guru dia yang pertama adalah harimau jadian. Lepas tu tuan-tuan 77 hari, dalam 77 hari tu dia dapat ilmu lain, ilmu berubat ni daripada seekor ikan duyung. Tok guru dia yang kedua ikan duyung. Dan yang ketiga dia kata tuan-tuan, dia dapat ilmu ni daripada seekor naga. Tak main tok guru manusia macam kita ni. Main makhluk-makhluk pelik ni. Pertama harimau jadian, kedua ikan duyung, ketiga tuan-tuan naga. Tu yang duk pergi kuat di airport tu. Berdayung tuan-tuan di airport. Masya Allah. Bahkan lebih dahsyat tuan-tuan, bagaimana pendedahan seorang perempuan mai jumpa dengan Ibrahim Ma'zin. Dia tuan-tuan minta tolong Ibrahim Ma'zin supaya suami dia sayang kat dia. Ibrahim Ma'zin kata boleh, dia boleh buat, tapi cara dia akan buat ialah dengan memindahkan roh suami perempuan itu ke dalam badan dia, dalam badan Ibrahim Ma'zin, dan lepas pindah roh suami perempuan tu ke dalam badan Ibrahim Ma'zin, mereka berdua, Ibrahim Ma'zin dengan perempuan tu mesti melakukan persetubuhan. Perempuan tu tuan-tuan sanggup dan telah pun menyerahkan tubuhnya untuk diratah oleh Ibrahim Ma'zin demi untuk mencapai suami dia sayang kat dia. Sampai teratur tuan-tuan. Masya Allah. Dia nak saman siapa kata dia menyeleweng berubat. Masya Allah tuan-tuan. Ada dalam YouTube gambar dia berubat tuan-tuan. Satu keluarga mari minta tolong, kata keluarga mereka duduk di Indonesia, pergi mengaji di Indonesia dan bidang perubatan kena gangguan, kena rasukan. Dia minta sebelum tu, keluarga tu mungkin dah mari sebelum tu, minta bawa sotong kering. Sotong kering hak makan, bukan sotong kering sulat dalam tak. Sotong kering betul ini. Pasal dia suruh kameraman tu ni ambil gambar sotong kering yang dibawa, sekornya. Tuan-tuan, kita tengok bila wartawan tanya di KLA, dia baca ayat surah Yasin pun kita dengar, baca apa ni macam mana dia sebut. Tapi dalam video dia berubat di satu rumah tuan-tuan, bila dia tunjuk sotong kering, dia bungkus dalam satu kain putih tuan-tuan, dan dia kata kita akan mematikan gangguan yang duk ganggu perempuan ni yang duk mengaji perubatan di Indonesia. Jadi keluarga perempuan tu tuan-tuan, seorang perempuan tunjuk handphone kepada Imam Ma'zin, tapi cara gambaran nampak daripada jauh-jauh tuan-tuan gambar seorang perempuan, mungkin adik ataupun anak mereka. Ibrahim Ma'zin ni tuan-tuan, dia tonyoh, dia sapu, dia gosok tuan-tuan kain putih yang dah balut sotong kering tu di atas skrin handphone tu. Macam tarik benda tu lah kot tuan-tuan. Sebelum tu dia minta ramai-ramai baca surah Yasin ayat 1 sampai 7. Kita tuan-tuan bila kita dengar dia baca surah Yasin tu 1-2 ayat, dia ni reti baca Quran ke? Ada ke tak? Antaranya tuan-tuan yang cukup jelas dia baca tuan-tuan di awal surah Yasin, ala siratam mustaqim. Macam tu lah kita baca, macam tu lah bunyi. Kita baca surah Yasin ala siratim mustaqim. Dia baca kuat atas tuan-tuan. Dia baca tuan-tuan tak habis, dia orang yang turun sambung. Lepas tu dia baca doa Melayu panjang. Selepas dia baca doa Melayu panjang tu, baru dia tonyoh-tonyoh tuan-tuan di skrin. Lepas tu dia kata dia minta seorang staff dia, seorang perempuan renjihkan dengan satu ayat ke kain putih itu, dan dia kata kita akan matikan benda hak ganggu perempuan tu. Dia ambil pahat tuan-tuan. Lepas tu dia pukul, dia katok pahat tu ke kain putih tu. Lepas tu buka dia tak pegang dengan tangan, dia buka dengan pahat tu dengan benda lain. Bila buka tuan-tuan, sekali dengan sotong kering tu, tengok ada tengkorak kecil, sekali dengan tengkorak kecil tu ada rambut panjang warna hitam. Masya Allah tuan-tuan. Sepanjang saya tengok, saya ulang tuan-tuan,
tak nampak pun kata dia nak ambil peluang untuk campur ataupun masukkan tengkok kecil tu. Tuan-tuan, dia buat kerja macam lebih kurang sihir, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kaya, orang ni memang kaya katanya, tapi kekayaan tu dengan cara berubat, dengan cara tu, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi nak tunggu kaya yang sampai pekat zalim, pandang orang susah, itulah kerja tak mau, penyegan, malas, tu yang susah tu, kan tengok aku. Tu tuan-tuan, cakap sampai tu dah jadi menzalimi dah, tuan-tuan. Rasa kekayaan tu dengan sebab kepandaian dan usaha dia. Au maradan mufsida, nak tunggu sakit baru nak buat ibadat. Waktu sihat ni kita joli dulu. Kan, sihat sakit nanti bila tak pilih pergi mana duk kata hospital, masa tu kita semayang lah. Masa tu nak semayang macam mana? Waya pun berceragah. Nak turun katil ambil wuduk pun payah. Semua jadi payah. Masya Allah. Waktu sihat tak main surau, tak main masjid, tak main kuliah. Tuan-tuan, dia kata nantilah, duk nanti bila sakit, masa tu baru nak fikir Allah. Kalau sihat itu, kalau sihat lepas ni, tuan-tuan, nak tunggu sakit, kena sakit mari, tuan-tuan, koma, stroke, apa jadi? Nak buat macam mana dah? Sakit sikit pun kita sakit gigi, sesemua pun nak semayang pun rasa tak selesa dah. Tambah sakit, tuan-tuan, yang menyebabkan terlantang. Kita tak hadapi masalah dengan ahli keluarga. Kena ahli keluarga, pasangan hidup ataupun anak-anak lama-lama meluat jaga. Orang tua ni bila nak pergi tauhid tau. Tuan-tuan, duk dengar macam tu pula. Allah. Jadi, waktu sihat tak digunakan dengan sebaik yang mungkin. Duk pergi ke arah lain, tuan-tuan. Bila sakit, barulah nak main. Nak tunggu sakit, au haraman mufnida, ataupun nak tunggu tua. Waktu muda dia kata kita joli lah. Waktu tua nanti dah tak larat dah, kita nak pergi mana lagi? Kita pergi surau masjid lah. Tuan-tuan, dia tak paksa diri dia, gagahkan diri dia waktu dia kuat, waktu dia muda main ke masjid, ke surau. Tua dia nak boleh main. Siapa nak main? Dia kata nanti anak cucu tolak kursi roda. Nak naik kursi roda pun susah, nak naik kereta dengan kursi roda pun susah, nak turun pun susah. Tuan-tuan, semua orang angkat. Masya Allah, tuan-tuan. Dia duk rasa mudah. Kita tengok dalam YouTube, tuan-tuan, ada yang tua umur 137 kan di Saudi. Dia tidur memanjang. Jaga ni bila mana masuk waktu semayang. Azan sambil tidur. Tuan-tuan, jaga anak dia kata dia hanya jaga waktu untuk semayang je. Masya Allah, kurih dah. 137 semayang. Lepas tu lena balik, tuan-tuan. Masya Allah. Ada gambar di Saudi juga kalau tak silap, yang puluh tahun dah duk ulang-alik ke masjid tiap-tiap hari, tuan-tuan, dalam keadaan dia buta, bongkok dah. Kan? Macam mana boleh pergi masjid? Tuan-tuan, dia ikat satu tali daripada rumah dia terus sampai ke masjid. Jadi dia pegang tali, berjalan pegang tali dalam keadaan dia buta. Subhanallah, tuan-tuan, orang yang berkenak, orang yang nak, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kalau yang tak mau, tak berusaha, tuan-tuan, muda pun tak boleh, tua pun tak boleh, tuan-tuan. Nak tunggu tua yang merosakkan, menyebabkan cakap pun tak apa elok. Baca Quran pun, tuan-tuan, gigi tak ada dah. Kan, gigi tak ada dah. Baca pun tak apa nak sempurna, sebut pun tak apa nak fasih dah. Kan, makan pun tak apa nak sempurna, tambah nak baca Quran. Tua, nak tunggu tua. Ibadat pun susah, sakit sana, sakit sini. Ada baru ni, tuan-tuan, seorang muslimat, JK Muslimat Negeri. Saya seminggu lebih suara tak ada, tuan-tuan. Saya panggil dia. Saya kata saya kuliah kejap kau sambung. Panggil dia ni suka berniaga, macam-macam berniaga, dan dia berniaga untuk dia muslimat. Dulu orang kuat HPA, kopi radik. Bila kopi radik dah jadi korang banyak, dia masuk Al-Hadad pula. Al-Hadad, syarikat adat. Dan samping buat hadat, dia berniaga. Apa nama, tuan-tuan, produk Weekend. Tuan bisa dengar kat Weekend? Jenis sarung kaki, sarung lutut, seluar dalam, buat usaha, vest apa semua. Yang katanya daripada Jepun ke mana tak tahu, buat ambil daripada 5 jenis batu, buat jenis-jenis tu, tuan-tuan. Ni produk-produk jenis tu. Pakai, dia membantu mengalirkan darah. Dia mai buat kuliah, tuan-tuan, cerita tentang nak cerita stokin tu, cerita kat orang tua-tua, kuliah duha di sekolah saya. Cerita tentang kita nak mangkit qiyamul lail, nak bagi senang, tak mau mangkit-mangkit, nak turun katil tak boleh, nak pergi beli ayak tak boleh.
Tuan-tuan, stroken tu, dia kempen. Dia sebut harga sepasang RM190. Stroken. Tapi bila mukadimah dia, tuan-tuan, cerita tentang orang tua yang sakit lutut, nak semayang tak sempurna, sakit ni, tuan-tuan, dia pakat beli. Saya terkejut. Orang kampung, tuan-tuan, orang kampung merabuk, bukan ada duit sangat pun. Tapi mai, tuan-tuan, dengan nak hilang sakit, nak pergi beribadat, tuan-tuan, pakat tempah. Lepas tu minggu depan tu dia bawa mai, tak cukup juga. Kata, hai, biar betul orang tua-tua ni. Kan ada duit rupanya, tuan-tuan. Tapi saya pun beli bagi kat mak saya. Mak saya sakit lutut, tuan-tuan. Sakit orang tua dah. Bila dia pakai, dia kata ada tempat yang hilang, sakit dia hilang, dan kaki tu rasa rumit, tuan-tuan. Orang Kedah kata rumit. Macam dia ada kesan macam dia gigit-gigit tu, ada kesan dia. Bila dia pakai stokin tu, katanya mengaktifkan perjalanan darah. Tak nak bagi oksigen masuk dalam darah. Dan dia kata kalau orang migrain pun boleh, tapi dia tak ada anak tudung kalau orang perempuan. Tapi ada seorang muslimat, dia sakit migrain selalu sangat, dia tak tahu arah nak buat macam mana. Tapi dah dengar kata produk ni boleh mengalirkan darah dengan elok, moga-moga migrain dia hilang ataupun paling kurang berkurang. Dia ambil, tuan-tuan, boxer hak dia beli untuk suami dia, buat anak tudung, tuan-tuan. Katanya lega migrain dia. Saya kata lega tu pasal pasal seluar dalam tepi pakaian tu. Masya-Allah, tuan-tuan. Kan? Wallahualam. Dan saya pun cari dalam YouTube, tuan-tuan, tekan huruf V can. Tengok testimoni, orang cerita testimoni. Seorang tu imam, berapa serangkai tak tahu penyakit dia. Dia waktu dia duduk pemenangan tu, dia pakai ni yang bahagian lengan ni, ada bahagian lengan. Kain tu bahagian lengan. Dia kata dia ada 6 penyakit kalau tak silap. 2 kali jumpa doktor, kali pertama doktor kata pakcik balik. Kan? Saya rasa macam tak boleh terima ni, pasal korang banyak sangat ni penyakit pakcik ni. Dan nak tengok kali kedua mai tuan-tuan, kali kedua tu dia kata hilang terus penyakit, tak ada. Doktor tu angkat 2 jari. Allah, hebat kata. Tuan-tuan, tanya-tanya hak seluar dalam, tuan-tuan, kalau laki boxer RM250. Stokin tak ada basuh, lah pakai lama baru basuh. Basuh tak boleh perah, tuan-tuan. Ramai-ramai tu, dan jemuk pukul 10 sampai pukul 11 pagi ya. Masya-Allah. Tu dia, tuan-tuan. Orang tua-tua dia nak buat ibadat. Tera tu punya harga, tuan-tuan, boleh beli. Tuan-tuan cari. Kata ni Shah Alam ni ada stokin besar ni, saya pun tak tahulah. Tapi dengar harga tu, kalau orang kampung saya gerun, tapi main dengan nak hilangkan penyakit, nak boleh bagi buat ibadat, dia beli, tuan-tuan, beli. Kalau makcik-makcik yang kak-kak yang suami hisap rokok, katanya ambil stokin tu ataupun yang produk jenis weekend tu juga, balut rokok ataupun kotak rokok, balut tu dia serap kelazatan rokok kan kita nak sebut macam mana. Suami tu hisap rokok, dia akan rasa lain, tak sedap dah rokok tu katanya. Wallahualam lah, tuan-tuan. Dan cerita seorang Hindu perokok tegar, diambil darah dia, lepas tu pergi tengok, tuan-tuan, mikroskop kah bagi besar boleh tengok darah dia, tuan-tuan, hitam macam kulit dia. Pasal hisap rokok kuat sungguh. Lepas tu, tuan-tuan, lebih kurang 20 minit ke setengah jam lepas dia dipakaikan dengan stokin ataupun bahagian lain, dia ambil darah kali kedua, ambil dan tengok balik, tuan-tuan, dengan pembesar. Tengok darah tu, tuan-tuan, bertukar kala dah. Jadi ada perubahan yang segera katanya. Wallahualam, tuan-tuan. Jadi kena dengan orang tua-tua dengan izin Allah lah tu, tuan-tuan. Tapi orang bukan Islam yang buat. Katanya daripada batu, tuan-tuan. Au mautan mujizah, nak tunggu mati. Waktu hidup ni lah kita nak buat apa pun, mati nanti kira lain. Mudah je, tuan-tuan. Allah Ta'ala, Nabi sebut, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum masa matimu. Masa hidup lah nak buat ibadat. Waktu tu mana ada sempat dah nak beramai. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia nak tunggu mati. Dia kata mati tak ada apa-apa pun. Orang mati hak baik aku tengok macam tu juga, hak jahat aku mati macam tu juga. Tuan-tuan, dia tengok pada pandangan mata dia, pada zahir semata-mata. Tapi hakikatnya bila dia mengaji baru dia tahu ada perbezaan yang ketara antara dua jenis manusia.
Tuan-tuan, nak tunggu mati baru nak buat ibadat. Susah. Kan? Kita mati tuan-tuan, orang tunggu semayang. Waktu kita hidup kita tak usah untuk semayang sendiri, mati baru nak semayang. Tu pula macam ustaz-ustaz kita sebut, dah tak main masjid, semayang pun tak main. Tiba-tiba bila mati orang tak depan pula dah. Oh kemai. Kan, belakang pun tak boleh main duduk belakang. Tiba-tiba mati main duduk depan pula tu. Oh kemai. Tu imam duduk belakang dia. Oh dahsyat tu. Mati nak tunggu macam tu. Tuan-tuan, awid dajjal fasyarru qa'imin muntadhar. Ataupun nak tunggu dajjal. Lah ni orang duk bicara bab dajjal. Katanya Habib Omar pun tuan-tuan pesan suruh beramai hak Nabi pesan, suruh baca 10 ayat terawal daripada suratul kahfi dan juga 10 ayat terakhir daripada suratul kahfi untuk hindar daripada fitnah dajjal. Tuan-tuan, kita kata aku tak sempat dengan dajjal ini, tak ada baca kot. Kalau macam tu Nabi tak akan pesan untuk sahabat-sahabat suruh beramai. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana amalan yang kita buat akan turun ke anak cucu kita. Kalau kita buat ni, kita baca hak Nabi ajak tu, suruh baca 10 awal terawal suratul kahfi ataupun 10 terakhir suratul kahfi untuk hindar fitnah dajjal, kita mungkin tak temui dajjal, tapi fikirlah masa depan anak cucu kita. Ketika mana dajjal muncul, Allah tak tahu keadaan fitnah ketika itu. Ni kemarau baru ni berapa lama sikit tuan-tuan. Kan? Sesak, air pun dicatu. Tak ada, panas hau-hau. Tuan-tuan bayangkan ketika dajjal nak mari, macam mana? Seperti mana disebut Ustaz Fahmi Zamzam dan buku dia yang lain, kiamat hampir tiba, cerita tentang sebelum Imam Mahdi muncul. Apa tanda-tanda dia? Tuan-tuan, keadaan Imam Mahdi tuan-tuan nak muncul. Di padang Arafah, berlumuran darah mengalir. Berlaku tuan-tuan macam-macam perkara di Arafah tuan-tuan, curi-mencuri, rompak, bunuh-bunuh. Sampai teratur keadaan dunia Islam tuan-tuan bercerabut, sehingga kan 7 orang ulama tuan-tuan mari daripada 7 penjuru dunia tanpa ada perbincangan, tanpa ada persepakatan, mai ke Mekah tuan-tuan bertemu di dalam Majlis Haram. Hamai buat apa? Tuan-tuan bila pakat tanya dan bakat jawab, tujuan sama, nak cari orang yang Nabi pernah sebut dulu, orang yang sama nama dengan dia dan nama orang tu macam nama ayah dia, Muhammad bin Abdullah. Sama semua. Cari. Tuan-tuan jumpa di Mekah. Tuan-tuan dia kata, dah aku bukan orang tu. Lari tuan-tuan pergi ke Madinah orang ni. Mereka kejar tuan-tuan pada Madinah. Dia lari mai ke Mekah. Di Mekah tuan-tuan, ulama ni kata, hang akan tanggung dosa kalau hang tak terima kepimpinan ni. Hang yang akan tanggung jawab. Apa yang berlaku hang tak tahu. Tuan-tuan, mereka desak, akhirnya dia terpaksa terima tuan-tuan yang kata Muhammad bin Abdullah ini, dan dibai'ah katanya di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Dibai'ah. Tuan-tuan, dalam masa sehari tuan-tuan. Kita nak baca hadis tuan-tuan tentang Imam Mahdi ini panjang, tapi ringkasnya Nabi kata dia akan diberikan, Allah akan pulihkan ataupun bagi kesempurnaan kepada Muhammad bin Abdullah tu, kata Nabi, 1 malam je. Dengan kesempurnaan untuk jadi pemimpin. Ilmu dia Allah gandakan dalam tempoh 1 malam. Semua berubah. Cuma yang tak ubahnya style dia. Bila dia bercakap tuan-tuan ada sangkut. Bila dia cakap tuan-tuan sangkut, dia terpaksa tepuk sebelah paha dia. Baru jalan elok ucapan dia. Tuan-tuan. Dan orang ni tuan-tuan jadi pemimpin, dan pusat dia punya operasi dia tuan-tuan ialah di Baitul Maqdis. Mereka lawan serang Rom tuan-tuan. Kali pertama menang, duk bahagi harta rampasan perang. Dengar satu suara kata balik. Kata tentera Islam bahagian yang telah pun diserang dan mengalami kekalahan. Rupanya iblis, setan tuan-tuan yang menipu. Bakat balik, tinggal harta ghanimah tuan-tuan. Sebahagian yang tak sempat balik tuan-tuan akhirnya dibunuh oleh Rom. Ketika tu tuan-tuan Nabi sebut orang Rom ni, orang Eropah, depa tuan-tuan jumlah mereka paling banyak. Bila balik tuan-tuan tengok kena tipu, rombongan ni tentera Islam ni mari kali kedua tuan-tuan ke Rom, dan mereka masuk ke Rom kali kedua ni tuan-tuan hanya dengan ucapan takbir Allahu Akbar, runtuh tuan-tuan benteng tembok kota Rom tuan-tuan. Dan ringkas cerita bagaimana tuan-tuan Dajjal bila dia nak muncul tuan-tuan berlaku seperti mana kita pernah sebut berdasarkan hadis Nabi. Tuan-tuan, tahun pertama tuan-tuan 3 tahun sebelum dia muncul tuan-tuan hujan kurang 1/3. Tahun kedua 2/3. Tahun ketiga kering terus, hujan tak turun langsung.
Dan berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Fatimah bintu Qais, Nabi panggil sahabat semua sembahyang asar dan suruh duduk, lepas sembahyang asar jangan pergi mana-mana, baginda naik atas mimbar dan menyampaikan khutbah, cerita kata Tamim Ad-Dari, mai jumpa dengan aku, cerita perkara yang pernah aku ceritakan kepada kalian, iaitu tentang Dajjal. Tuan-tuan, Nabi cerita balik apa yang Tamim Ad-Dari sebut bila dia berlayar 30 hari dengan 30 orang sahabat dia di lautan, dipukul ombak pun sebulan, terdampar di sebuah pulau, turun ke pulau disambut oleh seekor binatang yang kita pernah cerita dah. Binatang tu boleh bercakap bahasa manusia, tak tahu jantan betina, bulu penuh. Dan bila ditanya nama dia, dia kata aku namaku Jassasah. Makna Jassasah ni special brand, mata gelap. Tu SB. Dia punya makna dia dalam bahasa Melayu. Tuan Sultan kalut tentang aku. Nu ada orang rindu nak dengar cerita tentang apa. Oh, kalut pok ni. Tah setan jin betina apa. Pasal orang Arab tuan-tuan, dia takut dengan jin betina. Pergi masuk ke tengah pulau, tengok jumpa dengan satu hamba Allah yang tak pernah mereka tengok sebesar tu tubuh orang manusia. Terantai daripada tengkok sampai ke kaki. Dan dia tanya, bila berdialog, dia tanya 4 perkara. Tanya tentang Tasik Tobariyah, tanya tentang mata air Zuqar, tanya tentang kubur Kuma di Baisan, dan yang terakhir tentang Nabi Muhammad. 4 perkara tuan-tuan. 4 soalan paling besar sini tentang Nabi. Yang ketika itu Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya masih Kristian. Dia tanya tentang Nabi Arab, iaitu Nabi Muhammad. Hampa macam mana dengan dia? Kami lawan dengan dia, kata Tamim Ad-Dari. Macam mana keputusannya? Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah, tapi selalu dia yang menang. Macam mana sambutan? Makin hari makin ramai yang beriman dengan dia. Itulah yang terbaik untuk mereka. Tuan-tuan, makhluk ni dia kata itulah yang terbaik untuk kamu, untuk mereka. Tuan-tuan, dia pun umum kata dialah Dajjal dan sudah hampir masanya untuk dia keluar. Tuan-tuan, Tamim Ad-Dari keluar daripada pulau tu dengan kawan-kawan dia cari Nabi sampai ke Madinah, beriman di tangan Nabi, cerita. Dan Nabi kata, Nabi hentak tongkat baginda tuan-tuan sambil menunjuk ke arah timur, di mana pulau yang ditemui Dajjal itu oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya berada di arah timur tuan-tuan. Wallahu alam. Terikat katanya daripada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia keluar tuan-tuan, nanti dia akan cari tuan-tuan, keluar di Khurasan katanya, dan dia akan cari tuan-tuan dia punya penyokong dia di kalangan orang Yahudi di Isfahan, di Iran sekarang. Dan tuan-tuan, setan akan jadi tentera dia. Apa peranan setan? Setan tuan-tuan peranan dia masuk dalam rumah orang beriman dan menyerupai rupa mak ayah orang yang beriman, rupa mak ayah yang dah mati. Kempen supaya beriman dengan Tuhan Dajjal. Yang ada iman tuan-tuan kata, ni bukan mak ayahku. Yang tak ada iman tuan-tuan, iman nipih, tuan-tuan dia terikut. Bahkan ketika itu makanan tak ada, air pun tak ada, tiba-tiba Dajjal tuan-tuan datang. Kan Nabi sebut dah ciri-ciri dia. Kan mata dia belah kanan ni kecut macam kismis, tuan-tuan, cacat. Belah kiri ni terkeluar tuan-tuan, terkeluar daripada kelopak dia, warna kehijauan. Rambut dia kerinting, kalau tengok daripada belakang macam pokok yang rimbun, bongkok. Hidung dia tuan-tuan macam paruh burung, tuan-tuan. Daripada keturunan Yahudi betul tuan-tuan, dan kulit dia macam Bani Israel. Dia tuan-tuan mari dengan izin Allah turunkan hujan. Bila diarahkan hujan turun. Bumi negeri yang sokong dia, beriman dengan dia, subur tuan-tuan. Makanan banyak, air pun ada. Tuan-tuan bayangkan anak cucu kita ketika itu tuan-tuan, air tak ada tuan-tuan, makanan tak ada. Kita hidup sekarang ni, air tak ada sekejap tuan-tuan, kita tak boleh duduk dah. Makanan tak ada, bayangkan tuan-tuan. Nanti anak cucu kita ketika itu lebih dahsyat ujian untuk mereka. Tiba-tiba ada makhluk Allah mari tuan-tuan tawar makanan yang banyak, lazat pula tu, air pula ada, bumi yang sokong dia semua pakai hijau subur. Iman anak kita macam mana ketika itu? Yang ni tuan-tuan kita duk bimbang, takut. Kita beramai tuan-tuan, moga-moga keberkatan hak Nabi ajak supaya terhindar fitnah Dajjal ni, anak cucu kita selamat tuan-tuan. Iman mereka masih ada. Masya Allah tuan-tuan. Sahabat tanya, dia ambil masa lama mana dia duduk muka bumi? Nabi sebut tuan-tuan, arba'una yauman, yaumun kasana, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'ah, wa sairu ayyami ka ayyamikum. Riwayat Imam Muslim.
40 hari kata Nabi, dia duduk di muka bumi. 40 hari ya, dia duduk ronda. Masa tu tuan-tuan ulama kata teknologi makin hebat dah. 40 hari tuan-tuan, Allah stop matahari daripada bergerak. Sehingga kan sahabat tanya, nak semayang macam mana? Nabi kata kira jam. Subuh ke Zuhur apa jam? Zuhur ke Asar apa jam? Kira. Matahari duduk terpacak. Tak tumbang tak turun tuan-tuan. Jadi satu hari tempoh yang panjang. 40 hari tuan-tuan, hari pertama sama dengan 1 tahun kata Nabi. Bayangkan matahari terpacak setahun. Kita duduk semayang dalam keadaan subuh cerah, maghrib cerah, matam zuhur, isyak pun cerah. Lepas tu, hari kedua kata Nabi sama dengan 1 bulan. Hari ketiga dia sama dengan 1 minggu. Hari keempat sampai habis macam hari-hari kamu biasa. Masya Allah tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, dia duduk setahun lebih tuan-tuan. Tahun lebih, 439 hari. Dia ronda setiap kampung kecuali Mekah, Madinah dia tak boleh masuk, dan Tursina tuan-tuan dia tak boleh masuk. Lain semua masuk. Makanan orang yang beriman ketika itu, yang ada iman tak mau terima tawaran Dajjal, makanan tak ada. Nak makan apa? Sahabat tanya tuan-tuan, Nabi sebut makanan orang beriman ketika itu at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid. Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Itulah makanan. Zikir itu bila diucapkan oleh yang beriman, mengenyangkan dia ketika itu. Riwayat Imam Ibn Majah dan Imam Abu Daud. Mengenyangkan. Lah ni kita duduk zikir pi tahlil kuih lapar tuan-tuan. Bila nak berhenti khalifah ni? Bau sedap dah ni. Masya-Allah. Tapi ketika tu, tapi tuan-tuan betul ni. Kalau kita makanan tak ada, kita puasa contoh. Kita zikir tuan-tuan lain. Bila kita puasa makanan tu kita tak teringin, kita puasa lain tuan-tuan. Dia rasa apa? Kelapangan dalam diri kita zikir. Kita pun bulan puasa tengok kita boleh tahan. Bulan lain kita tak apa nak boleh tahan tuan-tuan. Tambah waktu dah jamai, makanan orang beriman zikir-zikir ni mengenyangkan kata Nabi. Dia bawa syurga neraka dia. Yang syurga tu neraka sebenarnya kata Nabi. Yang neraka tu ada syurga tu neraka. Tuan-tuan, cepat perjalanannya. Kalau ghaisi istadbarat hutri, riwayat Imam Muslim. Dia berjalan di muka bumi ni macam angin, tuan-tuan. Awan yang ditiup angin. Cepat sungguh, tuan-tuan. Di kanan kiri malaikat ni Dajjal ni ada malaikat macam kita lah juga. Bila Dajjal kata aku Tuhan hampa, tuan-tuan, malaikat belah kanan ni manusia tuan-tuan tahu malaikat ada belah kanan. Hak belah kanan kata mu bohong. Dia kata dia Tuhan. Malaikat belah kanan menafikan Tuhan, mu bohong. Tapi ucapan malaikat hak belah kanan tu tuan-tuan, manusia tak dengar. Ini ujian, fitnah tuan-tuan. Allah uji untuk iman orang beriman. Belah kanan kata mu bohong. Allah tak pelengakkan kepada manusia. Yang belah kiri tuan-tuan, malaikat belah kiri nak sokong sahabat dia belah kanan, mu betul. Tuan-tuan, hak yang jawab, yang malaikat belah kanan belah kiri kata mu betul, diperdengarkan pula suara dia kepada manusia. Manusia kata, lah malaikat pun sokong dia. Sebenarnya dia sokong sahabat dia, malaikat belah kanan. Tuan-tuan, fitnah sampai ke peringkat itu tuan-tuan. Apa lagi? Tuan-tuan, malaikat dia tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk Madinah pasal Nabi sebut semua jalan ke Madinah dijaga oleh malaikat dengan pedang terhulus. Tuan-tuan, macam Mekah juga. Dan Mekah, Madinah nak masuk 7 jalan utama macam disebutkan dalam hadis. Tuan-tuan, tak boleh tak peraya dah dalam keadaan gawat sehinggalah Nabi Isa turun tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ni Dajjal. Nak tunggu Dajjal mai, Allah tuan-tuan, dengan makanan tak ada, panas dan sebagainya. Masa tu kita takut, kita hanya fikir tuan-tuan tentang nak hidup je. Dajjal bila dia nak masuk Madinah tak boleh tuan-tuan, dan Madinah seperti mana kita sebut ketika itu dah terlalu munduk. Orang munafik tuan-tuan lari keluar habis daripada Madinah. Pasal apa? Hidup Madinah susah. Setelah bergegak 3 kali gegaran gempa bumi yang kuat, orang Madinah tuan-tuan, hak munafik lari keluar pasal duduk di Madinah susah. Yang tinggal ketika itu hanyalah orang yang betul-betul beriman. Antaranya ialah seorang hamba Allah yang soleh. Nabi kata dia ni orang paling dekat dengan aku di akhirat. Dia kata kat sahabat-sahabat dia penduduk Madinah, aku nak pergi tengok dia. Nak pergi tengok, betulkah dia tu orang yang Nabi sebutkan sebagai Dajjal? Sahabat-sahabat dia kata jangan. Dia kata aku tak takut mati. Kami tahu hang tak takut mati, tapi kami takut hang terfitnah dengan dia. Tak apa, dia kata. Dia pun keluar daripada kota Madinah pi. Tuan-tuan, bodyguard Dajjal tak bagi jumpa. Tapi
Tuan-tuan, hak seorang tu kata, bila seorang tu nak buat tindakan nak bunuh, seorang tu kata tak boleh. Tuhan kita arahkan jangan buat tindakan melainkan dengan arahan dia. Pergi bagi tahu tuan-tuan, laki soleh ni dihadapkan depan Dajjal, dia tengok-tengok tuan-tuan ciri-ciri hak Nabi sebut sebiji semua ada kat Dajjal tu. Makhluk tu tuan-tuan, dia kata confirm hang ni Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal kata hang tak beriman dengan aku ni Tuhan, aku menghidup dan matikan. Tuan-tuan, dia lawan. Akhirnya tuan-tuan, hamba Allah ini dibelah tuan-tuan. Mengikut riwayat pertama dibelah dengan gergaji daripada kepala sampai ke kaki dia, ke paha dia tu. Riwayat kedua dikangkangkan kedua kakinya, dibelah daripada kelangkang sampai ke kepala. Dilempak tuan-tuan belah kanan dan kiri. Dajjal lalu tengah-tengah tunjuk kat pengikut dia, aku boleh menghidup dan mematikan. Ni aku matikan dia. Aku nak hidup. Dajjal ambil, dia cantumkan semula tuan-tuan, hidup dengan izin Allah. Tu orang tak percaya lagi tuan-tuan sampai tengah tu. Pengikut dia makin yakin tuan-tuan dengan ketuhanan dia. Bila hidup semula hamba Allah soleh ni, dia kata hang tak percaya lagi, aku ni Tuhan. Hamba Allah soleh tu kata confirm hang memang Dajjal sungguh. Lah tuan-tuan, Dajjal dia nak sembelih tuan-tuan. Ketika tu riwayat menyebut Allah bagi jadi tuan-tuan, tubuh dia macam tembaga. Dajjal tak boleh nak buat apa, cederakan dia tak boleh dah. Ketika itulah Dajjal tuan-tuan gelabah tuan-tuan. Kan gelabah pasal dia tak boleh buat tindakan kepada hamba Allah itu. Nabi sebut orang tu ni yang melakukan tindakan sedemikian, dia adalah orang paling dekat dengan aku di akhirat. Dan mengikut ulama tuan-tuan, orang tu adalah Khidir alaihissalam. Wallahu alam. Cerita Khidir ni pun khilaf ulama banyak tuan-tuan. Tapi nak cerita dia akan berdepan dengan seorang hamba Allah yang soleh, menafikan kedatangan tentang ketuhanan dia. Sehinggalah Nabi Isa turun di tepi Menara Putih di kota Damsyik, bawa sekeliling tombak dia sampai tuan-tuan untuk sembahyang subuh di Baitul Maqdis. Dan pagi itu Imam Mahdi jadi imam solat subuh dan dalam sembahyang yang terakhir. Lepas itu Nabi Isa jadi pemimpin. 3 jam lepas subuh dia pergi cari Dajjal, dan Dajjal kata Nabi, dia tak boleh tengok, tak boleh jumpa dengan Nabi Isa. Luluh habis kehebatan yang Allah bagi kat dia, macam garam masuk layak, kata Nabi. Lepas itu Dajjal bila dengar Nabi Isa cari dia, dia kata kat mengikut dia, qomat. Nak sembahyang subuh tuan-tuan, 3 jam lepas subuh. Nak kelentong Nabi Isa AS kata dia pun beriman. Nabi Isa kata, ya adu Allah, za'amta annaka rabbul alamin, faliman tusalli. Wahai musuh Allah, mu dakwa mu Tuhan sekalian alam, ni mu nak sembahyang untuk siapa ni? Nabi Isa tikam dia tuan-tuan di Babul Lut, di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Dajjal fitnah dia cukup besar. Nabi kata ni seburuk-buruk sejahat-jahat benda ghaib yang dinanti-nantikan. Awisa'ah fasa'atu adaha wa amar. Nak tunggu kiamat, sedangkan kiamat lebih dahsyat dan lebih baik lagi. Tuan-tuan, macam kita sebut pelajar MRSM, kuliah MRSM di Negeri Sembilan. Bila saya pergi ceramah dulu, pelajar tanya kami, duk sembang, duk tengkak sama kami, waktu mati yang terbaik. Jadi tengkak-tengkak leleh, kesimpulannya kami nak mati ketika mana kiamat berlaku. Waktu kiamat mati tu, bila kiamat bumi berlaku hancur apa semua, masa tu kami nak mati. Pasal apa? Pasal bila mati ketika kiamat berlaku, tak sempat duduk dalam kubur, tak kena siksa kubur. Dia fikir macam tu tuan-tuan. Duk takut siksa kubur, dia fikir mati gitu. Saya kata fikir macam tu tak kena. Otak manusia dia batas dia. Nabi sebut berdasarkan hadis-hadis Nabi, sebelum kiamat berlaku orang Islam semua dimatikan oleh satu angin yang Allah hantar. Dia duduklah tak mana, dalam hutan ke dalam gua ke dalam lubang ke, angin tu akan cabut nyawa setiap orang beriman, walaupun iman dia ketika itu hanya sebesar zarah. Kan? Pasal susah ketika itu tuan-tuan orang beriman. Dalam hadis Nabi tuan-tuan, anak tanya ke ayah, la ilaha illallah tu apa dia? Tu iman ketika itu tuan-tuan. Anak tanya ke ayah tuan-tuan garu kepala, aku nak cerita ke hang apa, aku tak tahu, tapi pernah dengar Tok Wan hang sebut dulu. Tu iman ketika itu tuan-tuan. Ayah tak boleh nak sebut la ilaha illallah tu apa makna, tak tahu nak cerita ke anak tuan-tuan. Berzina ni macam binatang kot jalan, kata Nabi. Kemungkaran ni banyak sangat. Jadi matikan semua orang beriman, yang tinggal hanyalah orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kiamat berlaku tuan-tuan, hak perempuan kegururan anak, orang jadi macam mabuk,
hanyalah dialami oleh orang kafir ketika mana Allah menunaikan janjinya untuk menghancurkan alam ini, tuan-tuan. Jadi waktu tu habis nak turun kiamat, tak ada, tuan-tuan. Jangan kata nak buat ibadat, tak ada peluang dah untuk dilakukan ibadat ketika itu. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Jadi moga-moga waktu yang kita berada sekarang kita amalkan seperti Sayyidina Abdullah bin Umar kata, iza asbahta fala tantadhil masa, bila kamu duduk di waktu pagi jangan tunggu sampai petang. Wa iza amsayta fala tantaris sabah, bila duduk waktu petang jangan duduk tangguh esok pagi ya. Terus buat, kerana belum tentu untuk kita dapat hidup sampai esok kalau kita berada di waktu petang. Duduk waktu pagi nak sampai petang pun belum tentu lagi. Beramallah, Nabi kata, dengan segera. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Jadi moga-moga hadis ni dapat jadi pegangan untuk kita supaya tidak menangguh-nangguhkan amal kewajipan yang Allah tetapkan terhadap kita, bahkan menggandakan dengan amal-amal ibadat yang lain untuk kita buat bekalan sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, sekadar itu kuliah kita pagi ini, dan terima kasih atas perhatian dan minta maaf ambil masa tuan-tuan pada pagi ini. Dan seperti biasa, tuan-tuan, mohon bantuan daripada muslimin muslimat untuk kita bayar bangunan baru. Dan alhamdulillah kita dah bayar takatlah ni dalam waktu 80,000. Bulan sudah saya mari 665,000, kita bayar 15,000 saja baru ni. Dan insya-Allah dalam minggu depan kita akan pasang tile yang bulan lepas kita umum derma untuk kita beli tile. Alhamdulillah, tuan-tuan, tile pun kita dah beli dah, dan insya-Allah tukang pun mai pun bagi harga yang rupanya bukan harga sepatutnya. Harga 16 inci dia punya tile tu dia ambil RM2. Rupanya dia sebut kat sahabat baik saya, dia nak bagi duit, tak ada. Dia bagi sumbangan kerja macam tu. Cuma dia ambil untuk dia bayar kat pekerja dia. Insya-Allah, tuan-tuan, tile-tile tu akan dipasang minggu depan. Dan seperti biasa saya bawa barang jualan empah kari. Terlupa, tuan-tuan, ada pencas sup tapi terlupa bawa tadi daripada rumah sewa. Cuma ada barang produk baru. Tuan-tuan pun rasa duk makan, kalau pergi utara tuan-tuan beli kot, sini pun ada jual kot. Rasanya banyak dah tempat. Saya bawa jeruk Pak Ali. Pot jeruk Pak Ali. Tuan-tuan, dia bila nak bayar hutang 1,5 juta ni, nak tampung defisit tiap-tiap bulan di sekolah apa semua, kena fikir. Pasal di Bandar Laguna Merebuk, tuan-tuan, dekat Sungai Petani sebelum Merebuk, baru-baru ni lebih kurang 3 bulan lepas buka cawangan jeruk Pak Ali. Ish, boleh laku kah jual tani? Saya duk tertanya. Lepas tu, tuan-tuan, ada di Seberang Jaya dibuka juga cawangan dia besar. Bila saya lalu, tuan-tuan, di Seberang Jaya ni, selalu ayat tengok saya nak meniti. Kan, dia jual jeruk, tuan-tuan. Orang ramai. Kata apa, jual jeruk je pun, tapi ramai sungguh petang-petang. Jadi saya pun kenal tuan-tuan tokel dia. Cuma jumpa sekali dulu di kedai cetak. Dia kata, ayah ustaz dengan ayah saya kawan. Ayah saya mengaji kat ayah ustaz. Dan sembang macam tu je, tuan-tuan. Bila fikir, jeruk Pak Ali ni saya dengar cerita dapat sambutan pandai. Saya pergi kuliah hari Selasa lepas di Masjid Sungai Nibung. Saya bagi tahu kat JK Masjid, tolong cari Ustaz Ilyas, Haji Abang Ilyas ni, tokel ataupun pemilik sebenar jeruk Pak Ali. Pak Ali tu ayah dia. Dia pun nama ayah dia, tapi dialah sebenarnya projek bisnes tu. Jadi dia duduk di flat sebelah masjid. Lepas isyak, lepas kuliah, saya sembang dekat sejam. Tuan-tuan, saya kata saya nak jadi stokis, jadi pengedar. Saya dengar cerita jadi pengedar ni tak boleh dah, ditutup dah pasal takut syarikat tak boleh supply. Dia kata tak apa ustaz nak, ambil lah, saya bagi peluang. Dan saya tanya dia, peniaga jeruk banyak mana dapat? Tuan-tuan, soalan tu kira soalan nak tunjuk tak banyak lah kot kan. Kita tak tanya, cara tak kita tanya tu. Dia kata biasa-biasa ustaz, tahun lepas boleh jual 26 juta. Saya terkejut, tuan-tuan. Betul ke ni? 26 juta. Banyak mana buah sari? Dulu kali pertama saya jumpa dia, tuan-tuan, 2 tahun sudah lebih kurang. Buah pelam saja kena proses, tuan-tuan, basuh, potong semua 1 tan. Sekarang kena proses buah dengan jenis-jenis buah lain. Paling banyak sekali buah pelam sala, tuan-tuan,
Sehari 8 tan. 8 tan. Masya Allah. Tuan-tuan, sembang, lepas tu dia kata mudah esok Ustaz mai kilang tengok. Kilang saya ni kami buka peluang untuk lawatan orang sekolah, buat lawatan, agensi kenyam. Semua, Jeruk Pak Ali semua lengkap, dapat pengiktirafan daripada kerajaan. Pernah anugerah yang besar apa semua. Ustaz mai esok. Tuan-tuan, pipi saya terkejut tengok kilang. Dua kilang, tengok keluar kilang kedua dia. Kilang pertama, lepas tu baru dia bawa. Sebelah kilang tu ada 2 lot yang besar untuk kilang. Dia beli 2 lot tu, berjuta lah. Dia kata saya mula berniaga ni tahun 85, ayah saya bagi modal RM15, hang buat. Tok Wan dia dulu buat jeruk, dia buat balik, ayah dia bagi RM15, hang buat niaga. Jual di pasar malam. Ayah dia katanya koyak CJ SPM dia. Dengan SPM ni hang nak makan apa? Hang buat je nari. Bini dia ketika dia kahwin dah, dia kata Kani Bank Rakyat pun ayah dia suruh berhenti, tolong. Dia buat daripada bawah, tuan-tuan. Buat sehinggalah sampai sekarang. Tuan-tuan, pekerja dia lebih kurang 90 orang, lebih kurang 60 orang makcik-makcik, kak-kak ni bahagian potong, cuci, potong dan juga bahagian kupas dan potong buah. Lebih kurang 60 orang. Dan purata gaji tuan-tuan Elon pemotong dan juga pengupas buah ni sekitar RM2,000 sebulan. Sekilo 40 sen dia bayar. Kupas dan juga potong. Saya tengok tuan-tuan, geng-geng lama makcik ni, dia kupas tu dengan dia potong duduk sambil tengok orang. Saya kata, hai, kan? Ni dia kata ni geng lama. Dia potong tuan-tuan duduk tengok kita. Tapi yang heran, hebat tuan-tuan. Dia potong kita tengok saiz sama aja. Tuan-tuan, dah tak kita takut kena jari dia. Sama. Lepas tu dia kata dulu ni ayah dia pesan. Ayah dia baru meninggal 3 minggu sudah. Dia kata ayah dia pesan, walaupun mu boleh beli berjuta mesin, boleh potong dan pun kupas buah, tapi teruskan jangan beli guna mesin. Bagi peluang ke orang kampung untuk dapat rezeki melalui projek ni. Dia kata dulu main naik basikal, sekarang ni semua naik kereta lah. Tuan-tuan, 2,000. Saya kata kalau 2,000 ni, Allah, gaji berganda-ganda daripada guru sekolah saya. Kalau saya cerita ke guru saya, pakat letak jawatan habis. Saya tengok tu kilang besar. Tuan-tuan bayang 8 tan tu tuan-tuan sehari. Lepas tu dia nak kena peram 3 minggu. Nak tak mana tuan-tuan? Kilang dia kena besar sungguh. Dia kata dia hanya boleh supply Malaysia tu pun kadang-kadang tak cukup, cuti seminggu baru ni. Lincin. Jadi dia kata dalam masa terdekat ni Gubernur Penang akan turun pecah tanah yang sebelah tu untuk dia buat kilang, dan kilang sebelah ni boleh tampung permintaan luar negeri. Tuan-tuan, dia kata stokis dia, pengedap paling besar Cina Penang, ambil kat dia seminggu RM150,000. Cina ni pandai, dia berniaga tuan-tuan sampai ke Pulau Melaka, dekat dengan tempat Tunku Ni Aziz. Dia buka kecawangan tapi masih guna jeruk Pak Ali. Orang kenal jeruk Pak Ali. Tuan-tuan, sampai dekat, orang dekat dengan Tok Uru dia, Cina tu berniaga. Di Selangor ni wakil dia di monopoli, tuan-tuan, oleh seorang pensyarah UiTM orang Kedah, Ustaz Hambali kalau tak ingat namanya, buka dicerah di Alam Damai, sebulan 20,000. Saya kata saya punya target, saya nak pecah monopoli tu. Ustaz buatlah, nak ikut, nak cari luar negeri kan, saya bagi peluang. Pasal ayah saya mengaji kat ayah Ustaz, ikut Ustaz nak buatnya. Modelnya mana? 50,000. 50,000 saya sandak terus tuan-tuan. Tunggu Ustaz. Tuan-tuan, saya pun kata nanti saya cari kawan-kawan. Tuan-tuan, Allah tengok 8 tan sehari. Dia buat, tuan-tuan, saya tanya pasal apa yang boleh sampai kita dengar cerita syarikat buat jeruk Cina gulung tikar, tuan-tuan. Bahkan ada orang Melayu kita ni, dia fikir pendek, dia tak mau ambil jeruk Pak Ali yang mahal lebih sikit harganya, dia pergi ambil yang Cina, tuan-tuan, walaupun yang Cina tu orang tahu makan jadi batuk. Kan? Kalau orang lelah tak boleh makan jeruk Cina, tuan-tuan. Pasal dia guna ibu gula. Gula sakarin, no? Kan? Lepas itu kebersihan tak tahulah macam mana. Tapi ada orang Melayu ambil jeruk Cina, buah nama Pak Ali. Pasal nak bagilah laris, tuan-tuan. Sekarang dia jaga betul-betul. Dia kata, kita buat, saya masuk tengok, tu dia gula. Dia kata gula pasiak, gula kita bancuh teh kopi ni kami pakai, dia kata seminggu 16 tan. Kami pakai gula pasiak betul dan kita bancuh dengan air masak. Dia tunjuk semua kawasan, tuan-tuan. Kerana gula kalau dibancuh dengan air sejuk, basi. Kami kena masak dengan, kena bancuh dengan air masak. Dia kata 16 tan gula.
Buah, dia kata, buah ni memang tak apa cukup, dia kata. Salak daripada Indon. Saya beli tunai, dia kata, dan siapa urusan niagaan pun tunai. Saya tak pernah fikir tentang penghantaran, lori tak ada. Siapa beli, mai ambil sendiri. Tunai semua. Dia kata seorang pembekal buah kepada dia, orang Perlis, Cikgu Sobri nama dia, masih kerja, tapi Perlis ni semua pakat kumpul kat dia buah. Jadi jutawan, tuan-tuan. Pasal kumpul buah je. Jual kepada Jeruk Pak Ali, sehingga kan siapa-siapa yang ada pokok buah di Perlis sekarang, katanya kalau ada banyak sikit tak boleh nak tidur malam, takut dicuri buah. Tuan-tuan, dia bagi tawaran, saya nak buka, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan ada tanah, dia bagi tawaran, kalau ada tanah terbiak, dia kata tanamlah. Dia cadang tanam pokok cermai. Pasal cermai payah dapat stok, dia kata. Tanam pokok cermai, binatang pun tak kacau. Hasil dia cepat, 3 tahun boleh berbuah dah. Dan kami sampai takat hari ni, kami ambil buah cermai sekilo RM2. Sekilo RM2, dia kata. Jeruk ada 24 jenis. Masuk kilang dia, tuan-tuan, Masya Allah, macam-macam projek, produk dibuat. Dua-dua kuih meneram lah, yang macam-macam. Asam katok, serbuk asam, macam-macam. Buah jeruk, buah pala kering pun. Dia kata siapa-siapa beli jeruk, buah pala kering tu, yang dia pack hak Cina buat tu, buah pala sikitnya, yang banyaknya adalah betik. Dia tipu macam tu. Pasal buah pala stok dia payah. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi saya pun bawa banyak semalam, tuan-tuan. Bila kita umum di Masjid Kota Damansara, tinggal tak banyak mana. Jadi hak jenis campur pun, tuan-tuan, habis terus. Dia satu plastik tu, dia campur macam-macam jeruk, habis hak tu jadi pilihan. Jadi yang baki tinggal tu yang spek RM10. Semalam ni ada 2 jenis, 3 RM10 dengan satu pack RM10. Tuan-tuan boleh dapat, tuan-tuan. Dan makan tak batuk, tuan-tuan, kerana dia buat daripada gula, bancuh dengan gula, dan dia tambah madu dan cuka apple. Jadi khasiat balik. Jadi dia tak buat macam yang Cina buat. Saya, tuan-tuan, bila saya tanya yang di Laguna tu siapa punya, dia kata tu anak angkat ayah dia. Berniaga sehari paling koman, dia kata 2,500. Hari Sabtu, hari Ahad, di Seberang Jaya, yang saya kata kalau lintas dekat Seberang Jaya tu, melihat ayat liok saya nak menitik tu dia kata adik dia, keluarga dia semua jadi pelanggan dia. Dia tak benak kacau perniagaan. Ni perniagaan dia sendiri. Gambar tu gambar dia. Tuan-tuan, adik dia berniaga di Seberang Jaya hari Sabtu ataupun Ahad, sehari boleh mencecah sampai RM60,000. Tu dia, tuan-tuan. Saya kata jual jeruk. Dia kata selain jeruk tu panggil orang. Jeruk dan produk lain banyak, tuan-tuan. Selain daripada produk orang kampung, dia tolong masuk. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi dia pun bagi lesen. Kok-koklah siapa-siapa berniaga, tuan-tuan, boleh kontak saya. Cuma kita hari Selasa ni, dia akan turun ke sekolah. Kerana dia kata 5 tahun saya berulang lalu depan sekolah ustaz, duk hantar dan ambil anak saya mengaji Matab Mahmud. Anak dia pun baru lulus SPM baru ni, dapat 9A, tuan-tuan. Dia tak bagi sambung mengaji. Suruh duduk di kilang, belajar. Dah jadi boleh urus kilang, dan lepas tu nak sambung mengaji, sambung dah. Dia kata takut lagi tak ada orang nak sambung. Anak 3 orang. Anak 3 orang je, tuan-tuan. Duduk flat. Rumah flat, tuan-tuan. Harga hampir 26 juta. Tapi kereta hebat lah. Kereta saya berjalan, kata curuk. Masya Allah. Niaga jeruk, tuan-tuan. Jadi dia kata Mekah ke mana lepas ni, kalau kilang ketiga siap, kilang tu pun dia nak buat dengan tanpa pinjaman. Ustaz cari di mana pun, insya-Allah kita boleh supply. Dekat ni boleh supply kat Dublin ya, di Ireland, kerana tu pelanggan lama dia. Jadi tuan-tuan beli sama-sama, tapi ada RM10 dan mungkin tak banyak pilihan. Minta maaf. Jadi moga-moga dia boleh jadi untuk kita teruskan lebih maju, insya-Allah, untuk ekonomi Islam, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan sedikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma
ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.